Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita memulakan kelas, marilah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Siapa yang dah sarapan pagi ni? Angkat tangan. Lokman, dah sarapan? Sarapan dengan apa? Roti. Fatimah? Nasi. Azizi? Roti. Daud? Nasi goreng. Oh, bagus raja mak masak. Okey, alhamdulillah. Rakan-rakan lain macam mana? Siapa yang belum sarapan angkat tangan? Okey, semua dah sarapan. Alhamdulillah. Jadi, Ustaz rasa semua pelajar dalam kelas hari ini semuanya bersemangat, ya, sebab semua dah makan. Okay. Jadi, Ustaz nak tanya satu lagi soalan. Selepas bangun tidur pagi tadi, siapa yang solat subuh? Zahra, solat? Bagus. Adam, solat? Solat subuh ada berapa rakaat? 2. Bagus. Duduk. Yusuf. Ya, saya awak. Yusuf, bangun. Solat subuh tak pagi tadi? Bagus. Okey, duduk. Okey, rakan-rakan lain? Okey, semuanya menunaikan solat subuh. Okey. Pelajar-pelajar perlu pelajar tahu bahawa solat 5 waktu sehari semalam wajib ke atas kita umat Islam. Bagus. Okey. Jangan tinggal solat. Sekiranya kita tinggal solat, kita akan mendapat azab daripada Allah di akhirat nanti. Minta jauh. Okey. Jadi pada pagi ini, kelas pada pagi ini adalah kelas pendidikan Islam dalam bidang ibadat. Ustaz nak pelajar-pelajar beri tumpuan. Tadi dah makan, dah solat subuh, dah, semua dah segar, semua dah sihat. Tak? Jadi Ustaz nak beri tumpuan sepenuhnya pada pelajaran kita pada pagi ini. Okay. Waktu datang sekolah tadi, dalam kelas, siapa yang ada mengganggu kawan-kawan? Nuri, ada kacau kawan-kawan tak? Atau Soleh, ada kacau tak? Tak. Okey. Dengar sini Ustaz nak cakap. Apabila kita taat pada perintah Allah, kita dilarang melakukan perkara mungkar, kita dilarang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Okay. Daripada sebesar-besar perkara hinggalah sebesar-besar perkara.
tajuk yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini ialah mengenai hukum sebagai manual hidup. Siapa yang tahu berkenaan dengan hukum? Luqman? Tak tahu. Azizi? Tak tahu. Okey, dengar sini. Hukum terbahagi kepada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat haram, yang kelima makruh. Okey, Ustaz ulang. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat haram, yang kelima makruh. Okey. Oleh kerana hukum ada 5, Ustaz nak bagikan pelajar-pelajar kepada 5 kumpulan. Boleh tak? Boleh. Okey, bagus. Okey. Setiap kumpulan Ustaz nak membentangkan apa dapatan yang kita dapat pada hari ini mengikut topik-topik yang Ustaz akan berikan kepada setiap kumpulan pada hari ini. Jadi, sebelum tu berpecah mengikut kumpulan masing-masing. Okey, Luqman, Azizi, bagi kumpulan masing-masing. Az-Zahra, Fatimah. Okey, 5 kumpulan. Bagus. Okey. Nanti lantik setiap kumpulan seorang ketua. Setiap kumpulan ada seorang ketua yang mana ketua akan datang ke depan untuk mengambil nota yang Ustaz sediakan dan setiap orang akan ambil dan bagi kepada kumpulan masing-masing. Boleh? Okey, kumpulan pertama, saya datang ke depan. Okey, ambil. Kumpulan 2. Okey, ambil tajuk masing-masing. Kumpulan 3. Okey, ambil. Kumpulan 4. Okey, datang. Okey, pilih, boleh pilih. Nanti buka sampul, kemudian tengok tajuk. Okey, akhir sekali kumpulan 5. Okey, datang ke depan. Okey, ambil. Okey. Masing-masing buka. Okey, dapat dah? Dah dapat? Okey. Tengok tajuk masing-masing. Okey. Setiap kumpulan tidak boleh tengok tajuk kumpulan lain. Nak tengok boleh, tetapi tidak sama. Okey, tidak sama. Setiap kumpulan boleh berbincang dengan kumpulan masing-masing. Okey? Masing-masing ada ahli kumpulan dia. Bincang dengan rakan-rakan. Okey. Ingat baik-baik apa yang Ustaz nak sampaikan pada pagi ni. Okey. Hukum dalam Islam seperti mana yang Ustaz bagi tahu tadi, iaitu terdiri dari 3. Ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang keempat harus, yang kelima haram, dan yang keenam, yang keempat haram, yang kelima makruh. Jadi, masing-masing dah ada tajuk. Cuba tip isi-isi penting yang Ustaz akan bagi tahu. Yang pertama, wajib.
Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib? Hukum wajib ialah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa besar jika ditinggalkan. Ustaz ulang. Wajib ialah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa besar jika ditinggalkan. Iaitu kita buat dapat pahala, tinggal berdosa. Dengar semua pelajar? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Okey. Ustaz nak tanya. Siapa yang boleh bagi contoh? Wajib. Okey. Azizi, boleh bangun? Solat. Okey, solat. Contohnya solat 5 waktu. Solat fardu. Contohnya solat subuh seperti yang pelajar-pelajar dah buat tadi. Okey. Solat 5 waktu adalah wajib. Sekiranya kita tinggalkan solat, kita berdosa. Faham? Jadi, kita kena ganti solat yang kita tinggalkan tersebut. Jangan sesekali kita meninggalkan solat. Dengar tu pelajar. Ingat, jangan sesekali meninggalkan solat sebab ianya berdosa. Okay. Yang kedua, sunat. Okay. Ada siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan sunat? Angkat tangan. Tak tahu. Okey, dengar baik-baik. Sunat ialah mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Yakni, buat kita dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nampak? Sunat dapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Okey, siapa boleh bagi contoh? Okey, Luqman. Sedekah. Betul. Rakan-rakan, kita belajar semua. Sahabat kita bagi tahu tadi, contoh perkara sunat ialah bersedekah. Okay. Sedekah ni sekiranya kita buat, kita bagi sedekah, kita akan dapat pahala. Tetapi sekiranya kita tidak mampu, tidak berdosa. Itulah benda yang sunat. Okay. Contoh perkara sunat. Okay. Ingat kumpulan yang dapat tajuk sunat, boleh bagi contoh lain. Ustaz nak 5 contoh bagi setiap hukum. Contoh 5 contoh. Okey. Okey, yang ketiga. Hukum yang ketiga apa dia? Tahu tak tuan-tuan? Tahu tak pelajar-pelajar semua? Tak tahu. Okey. Ingat sini. Hukum yang ketiga ialah harus. Apa yang dimaksudkan dengan harus? Maksudnya ialah tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Yakni, sekiranya kita buat, tidak berdosa. Sekira kita tinggalkan, pun tidak berdosa. Kita ulang. Harus ialah
tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Okey, sempat catat belakang? Okey, cepat catat semua. Okey, pastikan semua catat. Sebab lepas ini, pelajar-pelajar, ustaz nak bentangkan tajuk-tajuk pelajar sekalian. Okey, ustaz ulang. Hukum yang ketiga ialah harus, iaitu tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Yakni, kalau kita buat, kita tidak berdosa. Dan sekira kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Faham? Faham semua? Bagus. Okey. Saya minta seorang wakil pelajar untuk berikan contoh. Apa? Luqman? Tidur. Okey. Okey, rakan-rakan pelajar lain? Luqman cakap, tidur itu adalah perkara harus. Betul atau tidak? Betul. Bagus. Okey. Semua orang tidur. Sekiranya kita mengantuk, kita tidur. Jika kita tidak mengantuk, kita tidak tidur. Adakah perbuatan itu berdosa ataupun tidak? Betul. Tidak berdosa. Sekiranya kita mengantuk, kita tidur. Tidur. Sekiranya kita tidak mengantuk, tak perlu tidur. Jadi, perbuatan tidur itu adalah harus. Kita buat tidak berdosa, kita tak buat pun tidak berdosa. Bagus semua. Okey. Jadi kita telah pun tahu 3 hukum. Tinggal lagi 2. Okey. Siapa tahu hukum yang keempat? Siapa tahu? Fatimah? Okey, yang keempat ialah haram. Siapa pernah dengar perkataan haram? Okey. Tahu? Okey, bagus. Semua tahu. Pernah dengar perkataan haram. Apa maksudnya? Kita pernah dengar, tapi kita tak tahu apa maksudnya. Okey, dengar. Haram ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Buat berdosa, tinggal boleh pahala. Saya ulang. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Nampak? Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Berbeza dengan wajib. Jika wajib, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram, buat dapat pahala, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Nampak? Beza di antara wajib dengan haram. Dia bertentangan. Wajib dan haram. Okay? Kena ingat, wajib itu ialah kita akan dapat pahala sekiranya kita buat. Kalau haram, kita akan dapat pahala sekiranya kita tinggalkan. Beza, sangat berbeza. Dia berlawanan dengan hukum wajib. Wajib dapat pahala jika kita buat. Haram, kita akan dapat pahala jika kita tinggalkan. Nampak? Ianya berbeza. Okay. Kena faham baik-baik. Okay. Cuba bagi satu contoh perkara-perkara yang haram. Pelajar, saya faham dan percaya semua pelajar pernah mendengar. Tak? Kalau di rumah, ibu ayah mungkin dah pesan, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kalau buat berdosa. Kalau buat macam ni, dapat pahala. Okey, ustaz nak contoh
perkara haram jika kita buat. Okey, bagus. Berzina, meninggalkan solat. Lagi? Mencuri, mencuri. Bergaduh. Betul juga. Jadi jangan bergaduh. Lagi? Jadi mencuri. Betul. Mencuri ataupun mengambil hak orang lain. Itu pun disebut tergolong dalam hukum haram. Okey. Boleh faham setakat ini pelajar? Bagus. Okey. Seterusnya, hukum yang kelima. Hukum yang kelima. Yang kelima ialah makruh. Makruh. Bagus. Okey. Pelajar pernah dengar tak perkataan makruh? Pernah dengar. Tetapi tahu tak maksud dia? Okey. Ramai di antara pelajar yang tidak tahu maksud sebenar makruh. Okey. Ingat baik-baik. Makruh ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Ustaz ulang? Okey, salin. Sempat tak salin? Tak sempat. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Makruh ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Maksudnya, jika kita buat, tidak berdosa. Jika kita tinggalkan, pun tidak berdosa. Okay? Perkara makruh, jika kita tinggalkan, kita akan dapat pahala. Okay? Buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Itulah makruh. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Okey? Semua dah faham? Okey, bagus. Okey, tadi Ustaz dah bagi kumpulan. Okey. Kita tengok depan ni. Okey, siapa yang dapat tajuk wajib? Kumpulan mana? Okey, kumpulan 3. Okey. Kumpulan 3 dapat tajuk wajib. Okey, siapa yang dapat tajuk sunat? Okey, kumpulan 5. Okey, tajuk sunat dapat pada kumpulan 5. Okey, siapa yang dapat tajuk sunat? Tajuk harus. Okey. Okey, kumpulan 2. Okey, tajuk harus dapat kepada kumpulan 2. Okey, siapa yang dapat tajuk haram? Okey, kumpulan 1. Bagus. Okey, yang terakhir, siapa yang dapat tajuk makruh? Kumpulan 4. Okey, bagus. Okey. Setiap kumpulan, kita tengok kumpulan 3 dapat tajuk wajib. Betul tak? Betul. Kumpulan 5 dapat tajuk sunat. Betul. Kumpulan 3 dapat tajuk, kumpulan 2 dapat tajuk harus. Siapa? Siapa ketua? Fatimah. Okey, Fatimah akan bentangkan tajuk harus. Kumpulan yang pertama dapat tajuk haram. Betul. Luqman. Okay, Luqman dan kumpulannya akan bentangkan tajuk berkaitan dengan haram. Okey. Kumpulan 4. Okey, dapat tajuk makruh. Okay, pelajar dapat setiap kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama wajib.
Poin pertama, tajuk wajib. Okey, kumpulan 3. Okey. Bangun. Okey, semua ahli kumpulan pun bangun. Bentangkan dapatan. Okey. Okey, Ustaz nak, rakan-rakan bincang dengan kumpulan masing-masing seperti mana contohnya kumpulan yang ketiga tadi. Nampak? Kumpulan wajib dah pun menulis contoh-contoh perkara-perkara wajib. Okey. Bagus. Okey, sila duduk. Okey, kumpulan 5, tajuk sunat. Okey, Luqman. Okey, bentangkan bersama dengan kumpulan. Kumpulan lain, semua tengok kepada kumpulan 5. Okey. Kumpulan 5 membentangkan perkara-perkara sunat. 5 contoh perkara sunat yang dilakukan. Okey, bagus. Okey, seterusnya kumpulan 2 membentangkan tajuk harus. Okey, Fatimah. Okey, Fatimah ketua. Okey, ahli-ahli yang lain bangun. Semua bangun. Okey. Bagus, duduk. Okey, ahli-ahli yang lain semua dengar. Kumpulan yang kedua tadi membentangkan perkara, contoh-contoh perkara harus. Kumpulan yang pertama, tajuk haram. Okey, kumpulan pertama. Azizi. Okey, angkat. Angkat kertas tinggi-tinggi. Okey, kumpulan lain boleh tengok. Okey, itulah perkara, 5 perkara haram yang dibincangkan oleh kumpulan yang pertama. Okey, semua dengar apa yang dibentangkan oleh ketua kumpulan yang pertama. Okey, bagus, duduk. Okey, kumpulan yang keempat membentangkan perkara harus. Okey, ketua kumpulan bangun bersama dengan ahlinya. Okey, kumpulan lain, cuba tengok kertas yang telah pun ditulis oleh kumpulan yang keempat tadi. Kita tengok, ianya telah pun memberikan 5 contoh perkara wajib, perkara makruh. Okey, bagus, duduk. Okey, semua kumpulan telah pun membentangkan kelima-lima tajuk. Okey, masing-masing boleh faham dan tahu perbezaan di antara perkara wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Betul tak? Ustaz buka soalan. Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Okey, perkara wajib, sunat, harus, haram dan makruh mestilah dijadikan sebagai panduan hidup. Okey. Hukum-hukum tersebut inilah yang menjadikan panduan kepada kita untuk menjalankan kehidupan kita seharian. Okey. Kita jangan terlalu, orang kata sekiranya kita melakukan setiap perkara, kita kena tahu baik ataupun buruk. Contohnya pelajar-pelajar mari ke sekolah, tak? Kita tengok kawan-kawan kita dibuli contohnya, tak? Cuba damaikan antara mereka dan nasihati mereka jangan buat perkara-perkara yang dilarang. Sekiranya kita tengok sahabat kita, pelajar-pelajar lain, mencuri barang-barang yang bukan kepunyaannya, nasihatinya, katakan kepadanya, jangan buat perkara haram kerana ianya berdosa. Jadi pelajaran pada hari ini, hukum yang kita belajar pada pagi ini, sedikit sebanyak dapat membantu kita semua menjalani kehidupan seharian kita.
jadikan ianya sebagai panduan hidup. Jadi sekadar inilah untuk pagi ini Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua pelajar di atas keprihatinan dan memberi tumpuan yang baik semasa PDP. Okey, belajar baik-baik. Okey, nasihat, salinglah menasihati supaya kita hidup aman dan damai. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.